Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-31, iaitu tajuknya adab dengan guru. Adab dengan guru. Pada kuliah yang lalu kita mengupas tentang adab menuntut ilmu. Jadi pagi ini kita akan masuk pula pada tajuk adab dengan guru. Jadi matan hadis yang panjang ini kita baca sama-sama. Hadatsana Musaddad bin Musarhadin. Hadatsana Abdullah bin Dawud. Sami'tu Asim bin Raja'i bin Haywata yuhaddisu an Dawud bin Jamil an Katsir ibn Qaisin qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjidi Dimashqa faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min Madinatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadithin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin faqala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warrasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Hadis rawahu Abu Dawud. Kita lihat pada maksud hadis ini telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud, aku mendengar, sami'tu, aku mendengar, aku telah mendengar Asim bin Raja bin Haywah menceritakan daripada Daud bin Jamil, daripada Kasir bin Qais, dia berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Darda, aku pernah duduk bersama dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini ialah sahabat yang mana Rasulullah ketika tiba di Madinah, Rasulullah bermalam tinggal di rumah dia lah, lebih kurang 2 bulan lebih, sementara nak menunggukan rumah bangun dah siap, Masjid Nabawi tu kan. Jadi suatu tumpang rumah dia dulu, Abu Darda ni. Rumah Abu Darda ni dia 2 tingkat, jadi dia tinggal di atas, Rasulullah duduk bawah. Jadi bila Rasulullah duduk di bawah, dia duduk di atas, tingkat atas, dia rasa bersalah dengan rumah dia. Macam mana kita boleh duduk tingkat atas ni, sedangkan Rasulullah yang mulia ni duduk bawah. Nah, dia rasa malu, dia tak boleh jadi macam ni. Maka dia bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, kau duduk atas lah, biar kami duduk bawah. Tak apa, tak payahlah, kau tahu rumah. Kau rumah kan, tak apa, duduk sini. Tak boleh, tak boleh Rasulullah. Kan, engkau seorang yang mulia, seorang Nabi, boleh pula duduk kat bawah, kami duduk atas. Dia minta Rasulullah duduk atas. Tak, ni Abu Darda ni. Kan, Abu Darda ni salah seorang sahabat yang mana ketika peristiwa Sayyidatina Aisyah difitnah tentang kisah hadis fitan tu kan, yang Sayyidatina Aisyah difitnah tentang dicurang pada Nabi SAW kan. Dia antara sahabat yang tak percaya, dia kata, takkanlah macam ni, mustahil nak benda macam ni tak, seorang Nabi dan isteri pada Nabi tak. Sebab ada sahabat yang orang tak boleh percaya cerita macam tu kan. Sebab apa? Cerita tu dibawa oleh orang munafik, dia create cerita tu sampai orang dapat logik cerita tu. Ni bahaya tak bahaya orang munafik ni ya. Dia boleh create cerita tu, padahal benda tu dia memang tak logik lah, isteri Nabi kot kan, takkan nak buat benda macam tu kan. Jadi tapi dia boleh create cerita tu bagi orang boleh, yalah isteri Nabi pun isteri Nabi juga, tapi dia pun manusia kan, dia pun ada nafsu tu tak, muda lagi pula tu. Tengok orang kena cerita, dia boleh buat cerita macam tu kan. Nak bagi orang logik, dan ada sahabat yang percaya pun tak. Allah Akbar tak. Ni jadi itulah bahayanya orang munafik ya, orang-orang yang mana dia pandai create cerita ni, bagi kita pun dipikir balik, betul juga kan, takkanlah ni tak, takkanlah ni tak. Ni bahaya ni. Tapi Abu Darda ni dia tak percaya pun tentu. Jadinya ya, kata Kasir ni, dia kata, aku pernah duduk bersama dengan Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Dimash. Dimash ni di mana? Di Syria. Maksudnya sahabat ini, Abu Darda ni, walaupun Rasulullah ni duduk dengan dia dulu, Rasulullah ni, para sahabat ini, mereka ni dijamin syurga, tapi mereka tidak selesa, bukan tidaklah berasa selesa dengan keadaan mereka tu. Patutnya bila dah jamin syurga ni, relax dah jaga semayang, mari masjid, relax dah, baca Quran je lah kan, tak payah pening-pening kepala lagi, sebab dah dijamin syurga kan. Kalau macam bola sepak pun sama kan, kalau dah kena lead 5-0 masuk separuh masa kedua, nak kejar apa lagi dah, relax dah, main pasing-pasing je lah. Aku pasing kat kau, kau pasing kat aku, tendang sana, tendang sini, dah 5-0 leading, nak kejar apa lagi, tunggu masa habis je lah. Pasing-pasing kan. Kali bagi seorang katung, tendang keluar pula macam tu. Patutnya sahabat lah, dah dijamin masuk syurga, dia relax je lah. Tapi tidak kan, walaupun dah jamin syurga, mereka tetap juga sebarkan Islam kan. Dan ni di Dimash ketika tu tak, Sayyidina Bilal bin Rabah pun sama pergi ke Dimash kan. Abu Ayyub Al-Ansari kan, Abu Ayyub Al-Ansari pun sama kan. Yang silap tuan-tuan, yang saya cerita tadi, yang Rasulullah duduk rumah dia tu, rumah Abu Ayyub Al-Ansari, bukan rumah Abu Darda. Abu Darda ini adalah sahabat, antara sahabat yang lewat masuk Islam. Dari fakta tadi tu tertukar sikit. Sebenarnya yang Rasulullah duduk di Madinah selama 2 bulan lebih tu rumah Abu Ayyub Al-Ansari ya. Abu Darda ini dia ni seorang businessman. Dia ni antara sahabat yang lambat masuk Islam.
Tapi dia dalam bab Islam, dia rasa dia ketinggalan dalam beramal. Sebab sahabat-sahabat lain semua dah boleh semayang, baca Quran, dah hafal banyak, dia rasa dia kurang sangat. Maka dengan sebab itu, dia tinggalkan bisnes dia. Ya, dia kejarkan buat ibadah ni. Ya, dia kejarkan ibadah ni hingga kan dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebab nak fokuskan pada ibadah. Hingga isteri dia pun mengadu pada sahabat. Nak, kalau salah saya Abdullah bin Rawahah pun, kan? Kalau tak salah lah, ya. Jadinya bila dia mengadu pada sahabat, maka sahabat pun tegur dia. Dan engkau ni buat ibadah ni, buat cakap buat je lah, bukan sampai engkau tinggalkan benda-benda yang sepatutnya kau buat, tanggungjawab engkau sebagai majikan, engkau just lego pada kerja engkau jalankan bisnes, tak ambil tahu langsung, ya, tanggungjawab kau sebagai suami, sebagai anak, sebagai ibu bapa pun kau abaikan. Dan sebab kau nak kerjakan ibadah ni, dia tegur, dia tak puas hati. Sebab takkan aku nak fokus pada ibadah, aku nak fokus pada ibadah, kan? Bukan dia tak bagi makan langsung, bukan dapur tu tak berasap, tapi badalah, kan? Bukan yang dia abai terus tak, tapi dia tak macam dulu, dia berubah. Zaman dia sebelum Islam dengan lepas Islam berubah. Jadi zaman lepas Islam lagi tak best keluarga dia rasa. Jadi bila dia kata, bila sahabat tegur dia kata tak puas hati. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, betul ke? Aku tak sepatutnya fokus pada ibadah hingga mengabaikan urusan dunia aku, urusan aku sebagai majikan, sebagai suami, sebagai bapa. Betul ke macam ni Rasulullah? Kan? Betul. Rasulullah kata, kan? Engkau tak sepatutnya macam tu. Tak payah nak kejar. Kita bukan kejar ibadah ini, bukan macam matematik banyak-banyakkan. Kita lakukan banyak ibadah sebab kita nak Allah redha dengan kita. Bukan kita buat banyak ibadah sebab kita nak kira kalkulator. Banyaklah pahala aku, tiap hari banyak jemaah, darab dengan 5 waktu, 27 darab 5, banyak-banyak. Bukan itu. Ibadah yang kita buat, kita nak meraih redha Allah. Meraih redha Allah. Allah redha dengan kita, Allah sayang kita. Itu tujuan ibadah. Kenapa kita banyakkan ibadah? Ya, sebab itu. Sebab nak Allah, kita nak Allah sayang kita. Jadi bila Allah sayang kita, kalau ada kekurangan dalam ibadah pun tak ada masalah lah. Dan Allah sayang. Nah, Allah dah rahmati kita. Ada kekurangan, tak ada masalah. Jadi kita masuk syurga bukan sebab dengan amalan. Kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Walau anta ya Rasulullah, walaupun kau Rasulullah, ya, walaupun aku. Walaupun aku pun masuk syurga atas rahmat Allah, bukan sebab amalan aku. Tak, jadi itu. Jadi kita kena faham lah. Jadi bila buat ibadah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau abaikan dan tugas kau, jangan kau abaikan urusan kau di dunia ni. Sampai tinggal kau tak ambil tahu langsung dah, fokus pada masya-Allah semayang jaga dah. Ya. Sebab orang macam ni dia salah faham. Dia ingat ibadah tu ialah macam matematik. Lagi banyak kita buat, lagi banyak kita ni dah. Itu bukan kiraan matematiknya. Ya, kiraannya ialah kita buat banyak-banyak sebab kita nak Allah sayang kita. Itu je kita buat. Nah, jadi hamba yang ikhlas, ya, mukhlisina lahuddin, kan? Ikhlas dalam beragama, ini kita nak. Jadinya, ya, si Kasir ni, bin Qais ini, dia kata dia jumpa Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Dimashq. Lalu datang seorang lelaki kepada Abu Darda ni dan berkata, wahai Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya jituka min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu dari Madinah, dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia ni datang dari Madinah. Madinah kan nama dia kota, bandar lah. Jadinya umum lah, kan? Sebab dalam bahasa Arab kan. Jadinya aku datang pada Madinah Rasulullah. Maksudnya datang pada Madinah Munawarah lah. Dia datang dari Madinah. Kenapa dia datang? Kerana sebuah hadis yang sampai kepadaku bahawa engkau meriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Seorang sahabat ni, dia dengar satu hadis. Dia dah dengar dah hadis ni. Dia tanya siapa yang riwayatkan hadis ni.
Mereka kata Abu Darda yang riwayatkan hadis ni. Dia nak confirmation, dia nak buat kepastian bahawasanya betul-betul hadis tu keluar daripada mulut Abu Darda. Dia sanggup bermusafir dari Madinah pergi ke Syria. Kalau kita naik bas perjalanannya lebih 2 hari, ya, lebih 2 hari, 3 hari mau kot. Kalau naik bas lah, kan? Ini pergi naik unta, pergi naik kuda, berapa lama tuan-tuan? Ha? Dekat-dekat sebulan juga perjalanan tu kerana satu hadis sahaja. Kerana satu hadis. Dan hadis itu pula bukan dia tak tahu, dia dah tahu, cuma dia nak confirmation. Dia cuma nak tahu hadis ni dari Abu Darda, dia nak pengesahan sendiri daripada Abu Darda. Daripada Abu Darda tu sendiri. Tengok sahabat, dalam mereka ini memuliakan hadis tak? Pada kita hari ni tak ada benda pun. Tak ada confirmation pun, tak check hadis ni hadis dhaif ke, dia ni dhaif berat ke, dhaif jiddan ke, hadis ni hadis maudhu' ke, dia tak kisah. Tambah kalau bulan Rejab pula ni dah, ya, macam-macam hadis keluar kan. Jadi mintalah check balik. Kita bukan kita tak nak beramal, boleh kita nak beramal, tapi kita nak beramal biarlah benda tu datang pada Nabi SAW. Sebab bila datang pada Nabi, adalah ganjarannya tu. Sebab daripada mulut Nabi. Nabi dapat dari mana? Nabi dapat daripada Allah Ta'ala lah, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu. Rasulullah cakap berdasarkan wahyu. Jadi kita ni beramal biarlah bersumberkan wahyu. Bukan kita bersumberkan pada rasa-rasa boleh kot. Ni kita nak belajar ni. Ni yang Abu Darda bagi tahu. Beza orang alim dengan beza dengan abid ahli ibadah. Beza orang berilmu dengan beza ahli ibadah jauh beza. Kadang-kadang kita hari ni kita banyak beramal, kita ambil ilmu tu dari ahli ibadah, bukan daripada orang alim. Dia tengok ni, ya. Jadinya kata dia ni, ya, aku tidak datang, dia tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Maksudnya dia datang ni semata-mata untuk satu hadis sahaja. Habis modal punya banyak sebab nak pastikan satu hadis. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, apa sabdanya? Ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang berilmu akan diminta keampunan oleh penduduk langit dan bumi. Wa man fil ardi. Wal hitanu fi jawfil ma'i. Hinggalah ikan yang ada di dasar laut pun sama-sama minta ampun untuk orang yang berilmu ni. Ya. Kemudian lagi, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid. Kelebihan seorang alim berbanding ahli ibadah, ya, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Tu beza dia antara orang alim dengan ahli ibadah. Ahli ibadah ni siapa? Dia kerja dia mari masjid, mari surau, bersih mari kerana ada. Dia rajin beribadah, solat sunat semua, jaga Quran semua dia jaga. Tapi dia tak alim. Kita tak boleh ambil ilmu dari dia. Tapi tengok amalan dia ni bagus. Amalan tu kadang-kadang boleh ke dia je. Jadinya tu beza dia. Kalau orang alim, dia akan bercakap melalui sumber daripada Quran dan hadis. Tapi kalau abid, dari segi amalan. Ya, okey, kita tengok dulu. Jadinya apa yang Rasulullah beritahu? Kelebihan seorang alim berbanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Maksudnya orang alim ni ibaratnya seperti bulan purnama yang terang benderang berbanding dengan bintang-bintang yang banyak di atas langit berjuta-juta-juta lah. Ya, makanya ya, inilah orang alim. Dia punya cahaya tu dapat menerangi bumi. Kalau bulan purnama pula tak payah pakai torchlight lagi dah jalan. Kemudian disebut lagi wa innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama itu adalah waris para nabi. Kenapa waris para nabi? Sebab mereka ini menyampaikan ilmu,
Mereka ini beramal dengan ilmu. Mereka ini menyampaikan ilmu, mereka ini beramal dengan ilmu. Bukan setakat menyampai je, menyampai memang boleh lah. Sebab tu kata Imam Syafi'i kata apa? Ya, lebih baik kamu berguru dengan seorang yang alim dan yang beradab berbanding engkau berguru dengan orang alim tapi tak ada adab. Tak? Ya, lebih baik kamu berguru dengan orang alim yang beradab berbanding kamu berguru dengan orang alim tapi tak ada adab. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik pula, kalau kamu jumpa seorang guru yang mengajar ilmu yang mana dia tak ada adab, maka carilah guru lain. Carilah guru lain. Kalau tak ada pilihan, contoh kata kelebihan ilmu ni dia seorang boleh ajar, orang lain tak boleh ajar lah. Maksudnya dalam ilmu ni dia boleh pakar dalam bidang ni tak, tapi adab tak ada. Maka kau ambillah ilmunya, jangan diambil perangainya. Ni kata siapa ni? Ini kata-kata ulama kita lah. Kata-kata Imam Mazhab 4. Ya, jadi bukan kata siapa tak. Yusuf Qaradawi pun tak kata. Tapi ini kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik. Dia dah sebut lama dah benda ni. Ya, dah sebut lama dah benda ni. Kita je tak perasan. Kan? Dia sebut dah awal-awal. Sebab apa? Sebab ulama ni dia waris Nabi. Bila sebut waris tu, rapat lah. Jadi ulama ni jenis macam mana? Ulama mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi beramal dengan ilmu. Nanti kita masuk lagi lebih dalam. Apa yang dimaksudkan dengan ni, kan? Dengan ulama, dengan guru ni. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, para nabi ni mereka ni tak ada nak wariskan harta, ya. Kan, tak adalah. Ya, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Kan? Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Jadi orang yang mana dapat ilmu daripada orang alim ni, yang beramal dengan ilmunya ini, maka dia telah dapat banyak kelebihan. Sebab tu kita tengok ulama-ulama ni, kenapa anak murid dia ramai tak? Ya, berkat ilmu yang dia sampaikan tadi, anak murid dia hebat-hebat semua tak? Ya, masing-masing kan melahirkan ulama-ulama yang hebat. Bukan dia seorang je ulama, anak-anak murid punya jadi ulama juga kan. Keberkatan ilmunya tadi tu. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-3641. Hadis ini berstatus hadis sahih. Pengenalan guru atau pendidik disanjung dan dimuliakan kerana ilmunya. Kelebihan guru dan pendidik sering dibicarakan hingga pujangga turut mengibaratkan guru seperti bintang di langit yang menerangi kegelapan di lautan dan di daratan. Justru seseorang pengembara dikatakan akan tersesat jalan apabila bintang menghilang. Ya. Demikian juga ibaratnya kehidupan manusia tanpa bimbingan guru. Ya. Dia belajar tetapi tidak ada panduan dari guru. Makanya macam mana dia nak tahu ilmu tu? Sebab siapa yang nak mengesahkan dia ni betul atau salah tak? Kalau kita baca Quran katakan tak berguru dah. Kita pun tak tahu tajwid ke mana-mana, mana jadi mat asli, mana satu ma'rif sukun, mana satu jadi mat lazim, hantam sajalah tak. Boleh baca tetapi tak betul lah. Jadinya tu kata kena berguru. Ya. Jadinya demikian juga ibaratnya kehidupan manusia tanpa bimbingan guru akan kehilangan arah panduan. Lalu akhirnya tersesat jalan. Perkataan guru atau pendidik di dalam bahasa Arab dinamakan al-muallim. Dalam kitab lisan Arab, perkataan al-muallim ini berasal daripada al-ilmu ataupun fi'ilnya alima. Ilmu adalah lawan bagi kejahilan. Dan orang yang berilmu digelar sebagai ulama, ya, mereka yang menguasai ilmu. Ya, jadinya lawan ilmu ni jahil. Apa itu jahil? Jahil ni orang yang tidak tahu, kan? Orang yang tak tahu. Tapi istilah kita bodoh lah, kan? Sebab tu kadang-kadang kalau kita sebut kau ni jahil lah, marah lah. Oh, jahil marah dulu. Tak. Maksud jahil itu bodoh dalam agama. Dia tak tahu dalam perkara-perkara agama lah. Ya, khususnya lah istilahnya itu dia istilah, ya.
Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud orang yang mengajar, mendidik atau mengasuh. Pendidik atau guru di dalam Islam ialah sesiapa sahaja yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didiknya. Dalam Islam juga, orang yang paling utama atau bertanggungjawab dalam mendidik adalah ibu bapa. Sebab ibu bapa ni ialah guru pertama kepada anak-anak ni. Kan? Guru pertama tak? Dan guru yang mengajar kehidupan kepada anak-anak ni. Oleh itu, ibu bapa adalah pendidik utama dan juga yang pertama dalam diri seorang insan itu. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maksudnya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari hanya ke 1385. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maksudnya, dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Kan, kedudukan orang awam, kemudian kedudukan orang yang beriman dari beramal, dan kedudukan orang yang berilmu lagi tinggi pada ni. Ya. Lagi tinggi pada orang yang mana yang ada iman, berpengetahuan agama tadi tak. Maksudnya dengan orang awam, dengan orang-orang yang beramal dengan agama, ya, maka orang alim ni lagi tinggi kedudukannya. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Fadlu al-alimi al-abidi kafadli ala adnakum." Maksudnya, kelebihan orang yang alim berbanding dengan ahli ibadah adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2609. Hadis ini berstatus hadis sahih. Allah beritahu macam tu pula. Orang alim dengan abid ahli ibadah, beza dia seperti Nabi dengan orang yang, dengan sahabat yang paling rendah darjat dia. Kan? Itu kedudukan orang alim dengan abid. Lepas tu saya kata tadi, kan? Kadang-kadang kita ambil ilmu daripada siapa? Kalau hari ni tak, kadang-kadang kita ni tak ambil ilmu pada orang alim, kita ambil ilmu pada orang ahli abid. Abid tu orang ibadah. Kadang-kadang kita tengok pakcik ni, haji dia semayang apa semua, murah rezeki, gedebuk-gedebak, haji lah, baguslah. Kita pun tanya, apa amalan pakcik ni? Kita tengok pakcik ni pun sihat, kan? Ya, steady dia semayang pun tak. Anak-anak pun bagus ni, apa amalan pakcik? Ni. Jadi amalan ni kata, saya ni tak adalah apa amalan pun, jaga semayang, tapi saya amal lah buat zikirnya ni, saya baca yang tu, saya baca yang ni, saya baca surah tu, saya baca surah. Jadi ini, jadinya bukanlah dia mari pada Nabi pun, tapi amalan dia sendiri. Jadi kadang-kadang amalan dia sendiri tu boleh ke dia ya. Kita cuba buat macam dia, tak jadi. Tak? Tak jadi. Jadi bila tak jadi tu kata, macam mana nak buat tak jadi? Itulah, maksudnya special untuk dia lah. Boleh ke dia seorang lah. Tak? Kita tengok orang ni kadang-kadang tak? Ya, dia boleh jaga tahajud setiap malam, konsisten, sihat, bagus, murah rezeki, kita tengok tak?
Jadi kita tanyalah. Itu dipanggil petua. Bukan fatwa, petua. Apa amalan pakcik? Tak? Tengok orang ni berniaga pula kan. Uish, laku keras dia punya berniaga tak? Baru buka pukul 4, pukul 6 dah tutup payung lah. Habis balik tak? Pelik juga, aku pun berniaga benda sama juga. Kan? Apa pasal dia ni tanya balik amalan bodoh? Tak, saya baca ni, saya baca ni. Jadi kadang amalan tu boleh ke dia. Sebab mungkin amalan tu Allah Ta'ala suka dengan dia, maka Allah Ta'ala bagi dia kelebihan yang tu. Kita pula, kita tiru macam dia, tapi hati tak cantik. Tak, amalan tak sebiji macam dia pun, tak soleh macam dia pun, jadi tak boleh kita lah. Tapi kalau kita amalkan yang datang doa-doa masnun, ya, doa-doa yang disunahkan oleh Nabi SAW, ya, kita amalkan bagaimana Rasulullah anjurkan, ya, nak berniaga dengan nak cari keberkatan, dapatlah juga, boleh juga kita, kan? Itu standard umum untuk semua orang. Tapi kalau Habib tadi boleh ke dia je? Tak semua orang boleh dapat macam dia juga. Lepas tu kita tak pelik. Kalau kita dengar cerita orang soleh dia ni duit macam ni, dia ni boleh macam ni, dia boleh terima tu. Sebab Allah Ta'ala bagi dia karamah, kemuliaan kepada dia tak. Tapi kita try buat tak jadi pula, kan? Dia buat okey pula, jadi itulah kata. Itu beza dia, kan? Tapi kalau Abid ini, cahaya tu boleh ke dia seorang, umpama bintang. Tapi orang alim, cahaya itu dia bagi pada orang, kan? Walaupun kadang-kadang dia pun tak dapat karamah macam mana pakcik tu dapat tadi tu, dia pun tak dapat benda macam tu, tapi Allah Ta'ala bagi kod lain. Itu beza dia. Kemudiannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal arda hatta an-namlata fil juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'alal muallimi an-nasi khair. Maksudnya sesungguhnya orang Allah SWT, para malaikat dan semua penduduk di langit dan di bumi, sehinggakan semut di sarangnya dan ikan di lautan pasti berselawat. Apa maksud berselawat ini? Maksudnya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-2609. Ya. Kemudiannya dalam hadis ini beratu hadis sahih. Tugas keterangannya, tugas mengajar dan mendidik, berkait rapat dengan peranan dan tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak dan para remaja yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan karenah. Di bahu gurulah terpikul beban bagi menghindari anak muda daripada terjebak kepada penyakit sosial yang melanda remaja Islam hari ini. Di dalam Islam terdapat beberapa martabat guru atau pendidik. Ya, dia ada beberapa martabat guru ni. Dia ada 5. Ini normal dalam sistem pendidikan tak? Khususnya dalam pendidikan Islam disebut. Yang pertamanya mudarris. Guru ni adalah mudarris. Siapakah mudarris? Guru yang hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja. Jadi guru inilah yang kita kenali juga dia sebagai cikgu syari. Ya, cikgu syari ni syari ya. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Tak? Kenapa ya? Sebab dia hanya mengajar subjek dia lah. Masuk mengajar, engkau nak lintang pukang ke nak tunggang langgang, kau punya hal lah. Yang penting aku masuk, aku mengajar, engkau nak faham tak apa, nangkap orang pandai-pandai lah hidup. Tak? Yang penting silibus aku habis. Nah, yang penting apa nak aku habis. Orang faham tak faham tak? Yang penting kitab aku habis dah. Tak, itu je lah. Nak faham tak faham, orang yang pasal lah, pandai-pandai carilah. Ini cikgu syari lah, contoh tak? Ya. Jadi ini mudaris. Maksudnya dia buat kerja dia je. Dia hanya buat kerja dia saja. Kerja dia mengajar. Kan? Budak tu macam ni ke macam mana, tak orang lah, pandai-pandai lah. Yang keduanya, muaddib. Guru yang membentuk adab atau sikap yang baik, iaitu membersihkan anak didiknya daripada adab yang buruk, su'ul adab. Mendidik anak didiknya dengan adab dan tarbiyah
dan soleh serta bebas daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia ni seorang guru yang mana berjaya mengawal kelas dia ni, dan dia ni juga bila mana budak itu dia ajar adab. Bila nak jawab soalan guru, sila bangun, berdiri, bila nak keluar minta izin, dia ajar benda ni. Di samping dia ajar subjek dia mengajar ni sebut peraturan-peraturan dalam ni lah, dalam kelas tempat belajar. Maka dia ajar adab. Jadi budak tu dah terdidik. Jadi dia tahu dah. Masuk kelas, tutup pintu, Assalamualaikum, nak keluar, minta izin, okey. Nak jawab, bila bangun. Dia muadib, dia mengadabkan, dia mendisiplinkan murid tersebut. Yang ketiganya murabbi. Guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiah anak didik mereka menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan beramal soleh. Murabbi ini dia berkata-kata mendidik. Dia tengok juga budak ni, kau punya baju ni apa pasal kau tak gosok ni, kasut kau ni pasal hitam, memang kasut hitam sekarang kan. Kasut kau ni pasal berdebu, kau tak basuh kan. Padahal dia ngajar subjek tak ada kena-mengena pun, bukan ngajar subjek kesihatan pun. Ngajar matematik, apa kena-mengena dengan ni lah. Tapi kau ni kan, kau esok kau ni bersihkan kasut kau ni. Ni kuku panjang ni boleh potong. Tak, bukan saja kesihatan pun. Tapi ni dia ambil berat budak tu. Kan, disiplin ke budak ni kan. Maka budak tengok, bagaimana ni, murabbi tak. Jadi dia tarbiah, dia didik budak ni. Jadi budak tu disiplin pun ada, kebajikan diri pun ada tak. Kemudiannya yang keempatnya mursyid. Guru yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar. Bukan setakat dia mengajar, dia tegur, dia apa semua, dia pun beramal sekali. Dia cerita pasal kebersihan, dia sendiri pun bersih kemas. Dia cerita tentang bahaya merokok, dia pun tak merokok. Kan, dia buat ni. Jadi benda dapat menjadi contoh. Bukan sekadar dia mengajar, awak macam saya tadi lah. Awak ambil ilmu saya je, tapi panggil saya jangan ikut. Tak kena lah tu. Kan, dia tak jadi lah. Kan, awak ilmu saya awak ambil, tapi saya punya kehidupan peribadi awak tak payah campur lah. Saya nak ke sana ke, saya nak ke sini ke, malam-malam nak pergi karaoke ke, malam ni, itu awak tak payah ikut, tak payah campur. Itu urusan peribadi saya lah. Tapi ilmu yang saya ajar ni awak ambil. Tak kena juga. Jadi tak jadi macam tu. Jadi mursyid ini dapat jadi contoh. Kan, jumpa di luar kelas pun, lupa di luar sekolah ke, di luar masjid, tengok pun, ini lah cara dia hidup dia tak. Okey, alhamdulillah tak. Dan yang kelima yang paling tinggi ni muallim. Guru yang bukan sekadar mengajar mata pelajaran mereka, tetapi turut menyampaikan ilmu-ilmu lain. Dia boleh collaborate dengan ilmu-ilmu lain. Tak, dia mengajar matematik tapi kaitkan dengan agama. Kamu tahu tak? 5 tolak 1 berapa? 4 cikgu, betul. Tapi dalam Islam 5 tolak 1 tak jadi 4. 5 tolak 1 jadi kosong. Ya tak ya cikgu ni. Kan? Pelik. Awak tahu tak 6 tolak 1 berapa? 6 tolak 1 5 cikgu. Bukan. Dalam Islam 6 tolak 1 kosong. Oi, macam mana itu cikgu? Iaitu rukun iman dan rukun Islam. Tak? Jadi budak-budak ni ngajar matematik ni tapi ada serik agama tak? Kalau dari ni dia panggil EMK, elemen merentas kurikulum. Tak? Bukan sekadar mengajar matematik. Agama masuk sekali tak? Didik budak. Kamu jadi hati-hati. Memang betul dalam matematik 6 tolak 1 tu kosong. Tapi dalam Islam tidak. Rukun iman, rukun Islam. Kamu tolak 1 je, kosong amalan kamu. Tak ada guna dan nilai. Mengajar subjek sains. Kan cerita tentang bulan, matahari apa semua tak? Kaitkan dengan agama. Kamu tahu tak bulan, matahari, bumi, tengok 3 benda ni. Matahari tu ibaratkan macam Allah Ta'ala. Macam lah, bukan ni tak? Bulan itu ibarat Rasulullah. Bumi itu ibarat kita lah umat Nabi. Bulan ni dia ada cahaya sendiri tak? Dia tak ada cahaya sendiri kan? Dia tumpang cahaya matahari, matahari yang cahaya dapat ke dia. Jadi pada cahaya matahari itu dapat pada siapa? Dapat pada bumi. Itulah kita. Kan? Wahyu tu turun pada Rasulullah. Rasulullah turun pada siapa? Pada kita di bumi ni. Jadi itu ibarat dah. Orang tengok, wah, bagus tak? Kan? Belajar sains tak? Barzahul la yabghiyan, 2 lautan yang tidak bertemu ni. Kamu tengok itulah antara perkara hak dengan perkara yang batil. Tapi benda ni bukan kita nak ajar suruh ajar full. Selit-selit je.
Selit-selit je lah. Tak? Bukan nak suruh satu subjek sains hari ni dah tukar jadi subjek pendidikan Islam pula. Kan? Tak adalah macam tu. Cumanya kita selit-selit, selingan-selingan. Jadi budak pun suka. Bila budak dengar ni, wah, bagus cikgu ajar sains tapi ada kaitan dengan agama. Ajar matematik kaitan dengan agama. Ni ajar bahasa Melayu, sastra pula. Kan? Oh sama juga. Belajar tentang perumpamaan, perbandingan, apa dia panggil tu, kalau kita panggil ilmu balaghah macam tu lah, dalam ilmu balaghah lah. Kamu tahu tak dalam Quran sebut apa? Dalam Quran Allah Ta'ala bandingkan manusia ni, walaqad zaraqna fi jahannam katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Ini perbandingan yang Allah Ta'ala buat. Oh, ni belajar bahasa Melayu, sastra lah. Apa benda ni? Kamu tahu tak Allah Ta'ala bandingkan manusia ni dengan haiwan? Macam mana tu? Bila mana Allah Ta'ala tunjukkan pada dia kebenaran, dia tak nak tengok. Dia tak nak tengok. Bila Allah Ta'ala bagi dia bukti-bukti ni, dia tak nak dengar pun. Dia pun tak kisah, pun tak tahu je. Hati dia tak nak langsung berfikir. Tak? Makanya Allah nak umpamakan inilah mereka orang macam ni, macam haiwan. Balhum adal, lebih teruk pada haiwan. Jadi punya banyak benda kita boleh kaitkan. Cuma benda selit-selit je lah, seminit 2 minit. Sebab ini untuk menarik budak-budak, menarik kita punya student kan. Pergi mendengar lah, dia orang pun bagus nak. Inilah mu'allim. Tak? Dia boleh kaitkan, dia boleh relatekan. Apa saja yang dia ajar, semua dia kaitkan dengan agama juga. Tak? Macam kita pun, kadang-kadang kita sembang-sembang dengan berbual pun, lelah kait dengan agama juga lah. Kaitkan dengan agama, tak? Itulah kita pun duk sibuk-sibuk dengan urusan dunia ni. Kita pun dah tak lama lagi dah pun. Kawan-kawan kita pun ramai dah pergi dah. Kita punya amalan pun tak banyak mana. Itu sama. Selitkan dengan benda agama lah. Hujatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan supaya kita mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak dengan mengajar Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, sejarah para sahabat radhiyallahu anhum dan para salihin, hukum hakam agama dan termasuk juga pendidikan jasmani. Beliau menggariskan beberapa adab murid terhadap guru. Ni adab guru ni. Yang pertamanya iaitu mendahulukan salam kepada guru dan bersalaman dengan mencium tangan sebagai tanda penghormatan. Ini ikut pada jantinanya lah. Ini adab yang Imam Ghazali gariskan. Tak? Kemuliaan. Tapi pada kita ni, kadang-kadang guru tu muda je pun, tapi orang tua dah makanya, jelah sebab atas kata hormat dah. Tapi kalau semua orang dia tak suka cium tangan ni. Tak? Sebab bukan pasti dia tak suka, anak murid tu suka je. Kan? Anak murid tu suka je cium tangan guru dia, tak kira lah muda ke tua. Sebab pada dia hormat pada guru. Tapi pada setengah guru dia tak nak. Kenapa dia tak nak? Sebab dia tak nak timbul perasaan ujub dalam diri dia. Dia tak nak timbul perasaan riak. Betul dia kata dia tarik, dia tak mau. Kan? Sebab tu, sebab dia takut timbul perasaan orang tu cium tangan, hebat aku ni. Dia kan timbul perasaan ujub. Kan? Manusia kan, dia akan timbul perasaan ujub. Betul Allah tu Guru ni Aziz, dia tak suka orang cium tangan dia. Dia tak suka. Siapa dia tampar, dia kata tampar balik tak. Sebab dia kata dia tak nak. Sebab dia takut benda tu bila orang cium tangan, kita dah biasa tak. Semua orang cium tangan akan timbul perasaan ujub. Jadi bila ambil ujub ni, ambil ilmu tu tak. Tu hilanglah kesolehan, ketakwaan. Tapi tengah orang yang dapat menjaga tak ada masalah. Ini atas masing-masing lah. Atas masing-masing tak. Jadi kita tak boleh kita nak kata pula, dan guru tu orang semua cium tangan, ni mesti ujub tak. Kan? Tengok pada dia lah. Kan? Pada dia boleh tak ada masalah. Yang keduanya, kata Imam Ghazali, jangan banyak bercakap di hadapan guru. Yang ketiga, jangan bercakap sekiranya tidak ditanya. Kan? Yang keempat, jangan bertanya melainkan jika diizinkan oleh guru. Benda ni pun boleh tampak dalam kelas yang budak-budak boleh baca. Yang kelima, jangan menyangkal kata-kata guru. Yang keenam, jangan mengumpat pelajar lain. Duduk sebelah mengumpat kawan-kawan tu. Yang ketujuh, jangan berbisik di hadapan guru. Yang ke-8, jangan berpaling kiri dan kanan. Tentunya tidak fokus lah. Kan? Hari ni budak-budak tak fokus. Kadang-kadang yang best lagi tu pula siap buat handphone tu sekolah. Duduk kat belakang, guru duduk mengajar depan tu. Kan? Dia jadinya duduk belakang. Dia orang dia main handphone. Kan? Terus senyap je.
Yang kesembilan, jangan menyoal semasa guru kepenatan. Ya. Yang ke-10, kenapa ya? Sebab takut jawapan yang keluar tu jawapan beruntuk emosi. Orang penat. Kan? Orang penat ni kadang-kadang dia punya jawapan dia tu inilah. Yang ke-10-nya, berdiri apabila guru bangun, ketika guru keluar dan masuk. Yang ke-11-nya, dengar dengan khusyuk ilmunya disampaikan walaupun diulang 1000 kali. Tak? Memang kena pasak banyak kali tak? Yang ke-12-nya, rujuk guru dalam memilih ilmu. Tengok ilmu guru ni dalam bidang apa. Ya. Yang ke-13, jangan duduk di tempat guru. Tak? Ni kalau zaman KBSR dulu, KBSM betul. Budak tak berani duduk tempat guru. Takut. Kan? Guru risau, rasa salah kata tak ni. Hari ni tak ada dia hantam sajalah. Tak? Zaman KSSR ni, KSSM. Tak ada herau je pun. Kadang-kadang kita betul lah. Bangun, kita pula kena bangun tak? Ya. Budak ni dia punya berani lain macam. Dia dulu dia ajar adab banyak kan. Dulu kita sistem dia ajar adab lebih. Tapi hari ni tak. Hari ni kita ilmu. Jadi kita kena outspoken. Tak? Itu beza dia. Yang ke-14, jangan berjalan di hadapan guru kecuali darurat. Ya. Ni semua. Dan yang ke-15, jangan ketuk pintu berulang kali hingga guru keluar menemuinya. Tak? Jangan ketuk tungtang kan. Kadang-kadang guru ni tak berehat. Tak? Yang ke-16, senantiasa berusaha untuk mendapatkan keredaannya dan jauhkan kemurkaannya. Ke-17, muliakan anak-anak guru. Ya. Yang ke-18, selalu berhubung dengan guru. Yang ke-19, elakkan tidak menziarahi guru lebih 40 hari. Ini boleh mengurangkan keberkatan ilmu. Ini kata Imam Ghazali lah. Ini itu pada zaman dia sebut tak. Hari ni pun boleh je. Kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, ada macam-macam tak. Ya. Jadi boleh berhubung je. Ke-20, selalu mendoakan guru selepas setiap solat 5 waktu. Tak? Allahumma firli zunubi wali walidayya wali muallimina muallimat. Doa untuk guru-guru kita semua. Pengajaran hadis ini, mungkin akan timbul pertanyaan di hati kita. Mengapa Rasulullah SAW memberi perumpamaan orang yang berilmu seperti bulan purnama, sedangkan ahli ibadah pula diumpamakan seperti bintang-bintang? Kenapa tak? Para ulama menghuraikan maksud hadis di atas seperti berikut. Ni kata ulama semua ni. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali rahimahullah di dalam kitabnya Bahjatun Nazirin Syarhur Riyadus Salihin, ya, Imam Nawawi ni berkata dalam menjelaskan hadis ini, diumpamakan keutamaan orang alim dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang, merupakan perumpamaan yang sesuai dengan keadaan bulan purnama dengan bintang-bintang. Kerana bulan purnama menerangi ufuk dan memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru alam. Tu buat bulan purnama dia memancarkan cahaya. Demikianlah keadaannya orang yang alim. Adapun bintang-bintang, maka cahayanya tidak mampu, tidak melampaui dirinya sendiri. Maksudnya boleh ke dia seorang ya, orang ambil ni, atau sesuatu yang dekat dengannya. Ini adalah kondisinya ahli ibadah. Cahaya ibadahnya hanya mampu menerangi dirinya tanpa selain dirinya. Itu saya kata tadi, kita tengok kelebihan mana, itu kita ambil petua dari dia. Kan? Bukan fatwa tak, petua. Kadang kelebihan tu untuk diri dia je. Kalaupun cahaya ibadahnya mampu menerangi selainnya, maka jangkauan cahayanya tidaklah jauh sebagaimana terangnya bintang yang hanya sedikit. Ini kata Syekh Salim bin Aid. Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Miftahud Dar As-Sa'adah yang ditahqiqkan oleh Ali bin Hasan Al-Asari berkata, di dalam perumpamaan tersebut terdapat mutiara yang lain, iaitu bahawa kejahilan laksana malam dalam kegelapan. Para ulama dan ahli ibadah seperti kedudukan bulan dan bintang-bintang yang terbit dalam kegelapan itu, keutamaan cahaya seorang yang berilmu dalam kegelapan itu dibandingkan cahaya seorang yang ahli ibadah, seperti keutamaan cahaya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Dalam tempat yang gelap, dalam bilik yang gelap, tuan-tuan, kita bagi kalau guna perumpamaan moden hari ini senang ya.
Ahli ibadah itu ibarat lighter. Tak. Alim tu, orang alim tu ibarat spotlight. Dah senang cerita. Ya kan? Kita masuk tempat yang gelap, kita buka lighter. Dekat mana je dapat? Dekat kita je lah. Tapi kalau buka spotlight, saya cakap, memang terang menderang. Itulah umpamanya orang alim dengan ahli ibadah. Ibarat lighter dan spotlight. Jika kita memperhatikan keadaan bulan purnama, maka kita akan menyaksikannya. Walaupun ia hanya sendiri, satu je bulan nak. Namun sudah cukup untuk menerangi gelapnya malam. Tetapi walaupun jumlah bintang berbilion-bilion, namun jumlah yang banyak itu tidak mampu menerangi malam. Hal ini disebabkan kerana cahaya bintang sangatlah sedikit sehingga ia hanya mampu menerangi dirinya sendiri tanpa yang lain. So kita clear lah. Ahli ibadah dengan ulama, orang alim. Kemudian yang ketiganya kata Al-Qadhi Iyad menukilkan pula dalam kitab Tuhfatul Al-Ahwazi berkata, Nabi SAW mengumpamakan orang-orang yang berilmu dengan bulan, ahli ibadah dengan bintang-bintang. Orang alim dengan bulan, ahli ibadah dengan bintang-bintang. Kerana kesempurnaan ibadah dan cahayanya tidak akan melampaui diri ahli ibadah tersebut, sedang cahaya orang berilmu akan terpancar kepada yang lainnya. Orang yang berilmu akan menjadi berkah walau di mana pun dia berada. Dia mengajar manusia dengan ilmu yang bermanfaat sehingga manusia pun boleh berjalan di muka bumi dengan cahaya ilmu yang akan menuntun mereka dalam gelapnya alam kejahilan. Sebab tu orang alim dia memberi panduan. So dia beri panduan, dia tak payah follow lagi dah. Dia dah bagi, ikut je. Seluruh manusia akan mendapat mengambil manfaat daripadanya, sama ada yang jauh maupun yang dekat, sama ada yang besar maupun yang kecil, sebagaimana para makhluk dapat mengambil manfaat daripada cahaya bulan purnama, baik yang jauh maupun yang dekat. Bahkan haiwan-haiwan yang melata di muka bumi serta ikan-ikan yang berada di dasar lautan merasakan manfaatnya sehingga mereka pun memohon keampunan ke atas orang-orang yang berilmu. Kesimpulannya, yang pertamanya Allah SWT mengangkat martabat seorang guru dan pendidik yang benar-benar ikhlas menyampaikan ilmu dengan kedudukan yang tinggi. Guru adalah seorang insan yang mulia dan tinggi kedudukannya. Tugas guru atau pendidik adalah satu tugas mulia kerana ia juga adalah tugas para Nabi dan Rasul. Pada zaman dulu 80-an, zaman 70-an, kalau guru ni memang mulia sangat lah. Kalau di kampung tu ada cikgu je pun, kan? Orang kampung ni cikgu ni bagus tak? Kenapa tuan? Sebab zaman dulu gaji cikgu lah antara yang paling tinggi kot. Dapatlah RM120, RM60, kira paling tinggi tu. Dulu lah. Hari ni, parent datang lah, gaji you, I boleh bayar. Kan? Tu pasal kenapa orang tak hormat guru sekarang. Tak? Kan? Berapa gaji you? I boleh bayar gaji you. Jangan belagak sangat. Jadi ajar anak I betul-betul. Kan? Beza dulu tak? Dulu kalau balik berbirat-birat, dia tanya kenapa ni? Tak buat ni, tak kena pedal lagi. Cikgu pukul kan, balik rumah kena tambah lagi. Hari ni tidak. Hari ni tengok ada kesan sikit je pun. Hello lawyer, Mr. Lawyer. Lawyer terus. Kan? Itulah beza tak? Yang keduanya, di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW banyak menceritakan akan galakan untuk menuntut ilmu, dan salah satu wasilah atau caranya adalah dengan berguru. Para guru dan pendidik akan mendapat pahala yang besar dengan setiap ilmu yang diajarkannya. Semua makhluk Allah SWT sama ada di langit atau di bumi sentiasa mendoakan kebaikan kepada para guru dan pendidik. Dan yang terakhirnya, semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan yang baik dan ketinggian semangat kepada para guru dan mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah pergi, dan semoga dengan segala ilmu yang dicurahkan itu mendapat ganjaran
di sisi Allah SWT serta dibalas dengan syurga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ke-31. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang ke-32 iaitu adab musafir.